pukul 1.27 pagi. 1.27 pagi. Saya ingat lagi. Waktu itulah kapal saya Tagate. Kapal yang kedua yang saya bertukar, kerana kapal saya yang pertama tu ada masalah. Sebelum misi yang sebelum ni kebanyakan aktivis ni kita tengok ada etika dan sebagainya. Kali ni dia ada aktivis, ada orang awam, lepas tu ada di kalangan LGBT pun ada, aktis pun ada. Tengah naik tangga, dia tak ada signal apa, tiba-tiba dia meletup terus betul-betul atas kepala. mungkin ada unsur sabotaj ataupun sebagainya, sebab kita kena ambil kira juga benda-benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, selamanya kita ucapkan syukur bertemu kembali kita untuk podcast Haji dan Umrah bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur kerana dah banyak episod dah, dan kita dah panggil ramai sekali panel kita. Antaranya adalah alumni untuk DUMAI itu sendiri, Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. Mereka yang telah berjaya menjawat beberapa posisi yang sangat penting dalam syarikat travel haji dan umrah. Termasuklah juga mereka yang menjadi tenaga pengajar untuk Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. Dan jangan lupa, bukan setakat diploma, kita juga ada peringkat sijil, peringkat degree dan juga peringkat master sekarang ni. Katanya PhD pun dah ada dah untuk pengurusan haji dan umrah. Sangat-sangat hebat perkembangan industri ini sebenarnya. Namun begitu, di sebalik tetamu-tetamu yang saya sebut tadi, akan terselitlah antara mereka yang akan memberikan kita kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mereka, sama ada mampu memberikan kita daripada segi motivasi maupun inspirasi ataupun sebarang iktibar teladan yang kita boleh serapkan dalam kehidupan harian kita. Jadi pada hari ini saya nak mulakan dengan satu, orang kata, rangkap intro ini. Dalam dunia yang makin tenang di sini, masih ada mereka yang berlayar menempuh badai, bukan saja nak makan angin tapi membawa harapan dan antara mereka yang antara yang menjadi sasaran serangan drone dalam misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini adalah kapal-kapal yang telah pun dinaiki oleh pejuang-pejuang Global Sumut Flotilla. Di atas kapal itulah berdirinya seorang anak Malaysia, itu Nik Abdul Aziz Nik Muhammad, aktivis MAPIM yang menyertai misi Sumut Flotilla 2025, sebuah perjalanan yang bukan sekadar misi bantuan tapi ujian iman, keberanian dan kasih terhadap ummah. Jadi untuk episod kali ini kita akan menyingkap kisah di sebalik perjalanan itu dari Laut Mediterranean hingga ke dasar hati. Masya Allah. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Nik Abdul Aziz Nik Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih. Berseri-seri wajahnya. Sejak detik pulang ke tanah air hari itu, dah berapa lama dah? Lebih kurang 2 bulan? Tak sampai lagi 2 bulan. Tak sampai lagi 2 bulan? Masih ada rasa lagi goyang-goyang mabuk laut, tak ada masa ni okey, Alhamdulillah. Okey, sejak balik daripada itu, dalam tempoh ialah nak sampai 2 bulan ni kan, apa lagi yang masih terngiang-ngiang dekat fikiran? Terlebih dulu saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak YG kerana menjemput, dan juga kepada abang. Boleh? Adik pun boleh. Abang Faizal Ismail untuk sesi podcast pada petang ni, dan insyaAllah sebagaimana yang Abang Faizal beritahu tentang perjalanan Sumut Flotilla ni kan. Kalau ikutkan misi Flotilla ni dah banyak buat. Cuma kenapa yang ini yang orang kata di-highlightkan banyak dan menjadi bualan seluruh dunia. Sebab kali ni dia melibatkan banyak kapal, dan yang menjadi intipati kepada Sumut Flotilla ni adalah melibatkan lebih 45 buah negara. 45 buah negara. Betul. Dan saya rasa ada satu faktor lagi, iaitu ada pempengaruh. Betul. Termasuklah selebriti. Betul. Yang ada di situ membuatkan ia menjadi satu pembuka mata lah kepada semua. Sebab kalau ikutkan dia punya misi, objektif dia 2 lah. Yang pertamanya break the siege, iaitu memecah kepungan, dan satu lagi break the silence. Sebab tu kali ni, sebab Flotilla yang sebelum ni
yang saya pergi sebelum ni, kita naik kapal yang besar. Kali ni kita naik kapal layar. Kapal layar yang akan berdepan dengan laut yang begitu luas, begitu besar. Dan ini satu pengalaman yang Allah berikan. Maknanya Tuan Nik sendiri bukan kali pertama menyertai Watila ni. Ya, untuk misi kemanusiaan ni, alhamdulillah dengan izin Allah saya dah bergerak hampir lebih 20 buah negara di negara-negara yang Masya-Allah. So kira antara otai panggil ni kan. Tak adalah otai sangat, tapi adalah kata pengalaman tu di situ untuk humanitarian aid lah. Jadi ke Gaza pun alhamdulillah dengan izin Allah juga telah masuk ke dalam Gaza untuk kita merangka beberapa gerak kerja di dalam bumi Gaza tu sendiri, Palestin sendiri lah. Dan berbalik kepada soalan saya tadi tu, memang misi kali ini saya pasti Tuan Nik sendiri ada rasa terkesan sesuatu, dan bila balik daripada tu sampai sekarang ni benda yang masih lagi terngiang-ngiang di fikiran dan juga di telinga lah. Dia bila kali ni pelayaran kali ni saya ke Pulau Pi di Itali bersama dengan Abang Zahri, dengan Ustaz Mat Kecil dan lain. Sudah pastinya pengalaman tu memang banyak kali ni bila kita sendiri berada di lautan yang luas. Dan kapal saya di antara yang kena attack lah oleh drone Israel. Waktu tu kita dah berada di perairan antarabangsa di Greece. Pada malam tu bila pertukaran night watch tu, waktu tu lah kita terima tetamu musuh kita. Drone lebih daripada 10 buah drone yang berlega di kapal masing-masing lah. Jadi bila pertukaran tu malam tu pukul 1.27 pagi. 1.27 pagi saya ingat lagi. Waktu itulah kapal saya Tagate. Kapal yang kedua yang saya bertukar, kerana kapal saya yang pertama tu ada masalah, failedi, tukar ke technical. Okay. Lepas tu kita pergi kapal yang kedua lah, nama dia Tagate. So pukul 1.27 tu lah kita dapat serangan drone, menyebabkan kapal layar kita yang di bahagian tengah mengalami kerosakan. Mengalami kerosakan dan terpaksa berpindah kepada kapal yang lain juga. Jadi yang tu orang kata cabaran yang kita terima, tapi kita jadikan cabaran tu mungkin sedikit nak berbanding dengan cabaran ujian yang diterima lagi orang Gaza tu lagi perit daripada tu lagi. Itu yang selalu ditanam dalam jadi bila berlaku sesuatu, bila kita dengar musuh nak datang dan sebagainya, kita jadikan apa yang berlaku situasi di Gaza tu sendiri sebagai penguat kita. Kalau setakat benda yang kita yang grenade yang turun tu sampai 2 hari jugalah nak hilangkan dia punya bunyi desing tu kan. Jadi kita rasa macam ini baru sedikit yang Allah bagi kat kita berbanding dengan mereka yang di Gaza tu yang bukan dalam tempoh 2 tahun ni, sebenarnya dah 77 tahun dah mereka berdepan benda ni kan. Jadi kita itu antara salah satulah orang kata kita berdepan dengan cabaran, dan keduanya sudah pastilah kita berdepan dengan ombak yang gelora. Sebab saya bermula daripada Port Sicily, Itali. Kemudian bergerak melalui kapal layar. Sebab kami kena tunggu tim daripada Tunisia dan juga Barcelona, baru kami boleh bergerak kat sana. Dan salah satu yang menjadi orang kata cabaran ialah berdepan dengan ombak ni lah, 3 hingga 4 meter ni kan. Sebelum ni naik kapal besar, kali ni naik kapal layar kan. Jadi lagi goyang dia tu lebih lagi kan? Bergoyang, makanlah berapa pil mabuk. Tak load lah. tak load. Saya 3 jenis pil lah saya bawa. Satu lagi sampai bentuk jelly pun saya bawa juga. Semua tak jalan. Tak jalan kan. Jadi ini antara kata sebab ataupun ujian yang kita nak bergerak, nak pastikan bahawanya objektif yang kita nak bawa ni iaitu nak break the silent and break the siege dapat di ni. Sebelum menyertai yang misi ni yang kata 20 tu tadi, 20 lebih kurang misi tu bukan menuju ke Gaza lah, maknanya Gaza juga. Saya Ramadan di Gaza, nama dia Radik, Ramadan di Gaza, dan satu lagi kita masuk ketika selepas peperangan Hijaratul Sijil. Jadi kita masuk sana melalui jalan darat. Jadi maknanya Tuan ni dah jangka lah. Dan mungkin daripada segi persiapan tu berbanding peserta yang pertama kali mungkin lebih advance sikit lah berbanding mereka kan. Jadi ada tak rasa macam kali ni misi ni dia
berbeza sedikit daripada yang lain. Setelah pulang ni, apa tu dia punya kesan paling besar tu? Sangat-sangat berbeza kali ni, sebab sebelum GSF Global Sumut Flotilla ni nak di jalan nak bergerak, saya dihantar oleh Datuk Sani dan juga tim daripada Tuan Nadir hantar ke Tunisia untuk mendengar sendiri tentang GSF ni, Global Sumut Flotilla. Apa beza GSF yang ini dengan yang sebelum-sebelum ni, dengan Musmuntu Gaza, Mavi Marmara, Medellin, Handala, apa bezanya kali ini? Jadi waktu saya di Tunisia tu, yang menjentik hati saya ialah apabila berkumpulnya 45 buah negara tu, saya boleh katakan kebanyakan 90% adalah negara-negara Eropah yang hadir pada waktu tu. Ya, sebelum tak pernah jadi macam tu Tak ada sangat. Tak ada. Kali ni 45 buah negara-negara Eropah dan kita menanti mana negara Islam. Allah. Itu yang saya rasa satu tamparan. Ya. Bagi saya dan juga tim yang mewakili negara Islam, iaitu kita Malaysia lah. Kan? Kita menanti mana negara-negara yang lain. Ada. Yang lain kita lihat semua daripada Amerika Latin, daripada Itali, Spain, Brazil, jadi kita cari mana lagi yang lain-lain. Jadi kita rasa macam kalau kita tidak bersama, sebab isu Palestin ataupun isu Gaza ni, Palestin lah khasnya, dia sebenarnya sangat dekat dengan hati orang Islam ni. Betul. Sebab dari segi tanah tu, sebab dia memang isu Palestin ni isu barakna haulah, bumi yang barakah, bumi yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita tidak bersama, ini satu tamparan yang saya rasa bagi kita umat Islam, untuk kita kalau kita tidak bersama. Betul. Daripada satu segi mungkin ada perasaan lain juga melihatkan negara-negara barat pula yang menyertai. Betul. Sebab kita tengok kali ni, sebab sebelum misi yang sebelum ni kebanyakan aktivis ni kita tengok ada etika dan sebagainya. Kali ni dia ada aktivis, ada orang awam, lepas tu ada di kalangan LGBT pun ada, etis pun ada, kan, bila kita tengok bertatu dan sebagainya. Jadi dia kali ni dia lain. Memang pelayaran yang lain, pelayaran yang meletakkan isu kemanusiaan di atas. Yang tu. Sebelum ni pelayaran kita pergi atas nama ialah sebab bila kita nak bercakap tentang isu Palestin, kita dua sebagai umat Islam sudah pasti isu agama yang teratas. Yang kedua barulah geopolitik dan kemanusiaan. Tapi kali ini 45 buah negara berkumpul untuk bergerak dalam satu misi, iaitu kemanusiaan. Dan itulah namanya Global Sumut Flotilla. Tapi di peringkat Asia ni namanya Sumut Nusantara. Dan mungkin melihat suasana seperti itu, sambutannya yang berlainan luar biasa daripada negara-negara yang tak pernah sertai sebelum ini. Mungkin Tuan Nik rasa inilah sebenarnya hasil daripada apa yang telah diusahakan sebelum ini. Betul. Kan? Mungkin daripada segi perjalanan itu nampak macam perlahan, nampak macam sukar nak sebarkan mesej, tapi bila dah ada gelombang tu Allah Ta'ala benarkan, masya-Allah, dia datang sebegitu saja, kan? Masya-Allah. Hebat, ya? Sebab di atas lautan jugalah kita lihat kebesaran Allah SWT. Subhanallah. Sepanjang kita meletakkan, mungkin pengalaman saya sebelum ni ke bumi Afrika, dikejar dengan tim-tim kumpulan-kumpulan pemisah kat sana. Di bumi Syria kita di follow dengan tim-tim sniper dan sebagainya, kan. Tapi yang Gaza kali ni dia melalui jalan laut, bukan jalan darat. Bila jalan laut ni kita berdepan dengan langit yang luas, laut yang terbentang luas, atas biru bawah biru. Di situlah kita lihat. Saya sebenarnya sepanjang pelayaran tu dua setiap kali saya berdoa, kan, saya kata, ya Allah, jangan kau ambil nyawa aku selagi mana hutang-piutang aku tak habis lagi. banyak hutang lagi. Bukan apa? Kan nak bagi tahu walaupun ada sedikit ke, kan. Ya, betul. Sebab kita duduk dalam pelayaran ni kita tak tahu, kan. Dan sepanjang tu lah kita dah pergi macam-macam misi kemanusiaan. Kali inilah kita rasa macam sebelum ni bukan kita tak letakkan 100% keyakinan, kan. Tapi kali ni saya rasa boleh katakan lebih 100% kita meletakkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Subhanallah. Memang kita letak, sampai saya teringat balik macam mana Maulana Helmi yang merupakan penasihat MAPIM juga, kan. Betul. Bagaimana keadaan
bila saya duduk, macam mana Maulana meletakkan keyakinan 100%? Maulana ada bagi tahu, lihat benda yang terbentang luas. Itu saya boleh kaitkan apa yang dilalui oleh peserta sumut ni. Sebenarnya ada orang kata ia adalah satu misi kemanusiaan, tapi saya tetap juga menambahkan lagi, dia tetap, bila kemanusiaan itu dibuat atas dasar keikhlasan dan niat kita kepada Allah SWT, dia pasti akan tersebar, dan bila sebaran itu sampai kepada manusia, di hati-hati manusia, itu adalah satu dakwah. Sebenarnya Betul. Ya, kemanusiaan dan juga dakwah, dan apa yang dilakukan itu telah menjentik hati ramai orang, termasuklah mereka yang tidak lagi beriman, belum beriman lah sampaikan gelombang itu kita dapat rasai seluruh dunia. Dan kita akan kembali selepas ini, kita nak menyelami lagi, sebab saya dengar daripada Musa Nuwairi sebelum ini, sahabat yang bersama dengan Tuan Nick juga, bagaimana beliau telah pun, termasuklah Haikal juga meninggalkan orang kata warisan harta simpanan kepada isteri dan juga anak-anak seandainya dia tidak akan kembali. Contohnya macam tu lah. Saya dengar tu pun dah macam berderu dah ni, dan jantung saya ni, darah saya ni. Kita kembali selepas ini dalam podcast Haji dan Umrah. Tengah naik tangga, dia tak ada signal apa, tiba-tiba dia meletup terus, betul-betul atas kepala. Uish. Nama saya Hidayah. Saya ada nak tanya soalan sedikit lah dekat PU. Okey, bagaimana diploma haji dan umrah boleh memberikan nilai tambah kepada kerjaya seseorang dalam industri pelancongan Islam? Pertama sekali, sebenarnya kita tahu diploma Pusat Haji dan Umrah ni adalah satu program yang tak asing lagi, dan antara salah satu faktor yang hari ini kita perkenalkan kepada masyarakat, lebih lagi kepada anak-anak muda kita, kerana kemampuan mereka untuk berfikir luar kotak, untuk mengeluarkan lagi idea, untuk mencambahkan lagi cadangan-cadangan yang bernas, supaya situasi ataupun demografi haji umrah tu tak tertumpu kepada golongan agamawan semata-mata. Jadi kalau kita dapat fahami hari ini, mereka bukan saja diajar dari sudut pengajar Islam, tetapi mereka juga diajar tentang pengurusan perniagaan, pengurusan dalam kumpulan, dan inilah yang memainkan peranan besar supaya mereka faham bahawa haji umrah ini bukan sahaja soal menjadi seorang mutawif, tetapi lebih fokus kepada untuk meningkatkan kredibiliti diri mereka sebagai seorang penjual di luar sana penting. Baik, Alhamdulillah kembali lagi bersama dengan podcast Haji dan Umrah. Hari ini kita bersama dengan Tuan Nick Abdul Aziz Nick Muhammad, aktivis MAPIM yang menyertai misi Sumut Flotilla 2025. Kita dah dengarkan bagaimana kehebatan mereka, ketabahan jiwa mereka sebenarnya untuk menyertai misi yang sangat berisiko ini. Tetapi untuk Tuan Nick yang sudah berpengalaman hampir 20 misi kemanusiaan, ataupun lebih sebenarnya daripada itu. Mungkin lebih ya. Itu dah dianggap macam biasa dah. Cuma saya dengar lah daripada aktivis yang lain macam Haikal kan. Haikal pertama kali menyertai ataupun dia pun dah berapa kali dah? Kalau ke Gaza saya tak pasti, sebab dia antara tim saya yang last kali saya naik Johnny M, dia ada dalam. Dan dia sendiri sebelum pergi tu dia dah mewasiatkan harta ataupun sebahagian daripada wang ringgit lah kepada isteri dan juga anak-anak. Dan satu ayat yang dia kata, kalaulah saya tak kembali, saya izinkan awak kahwin lain. Allah. Sampai macam tu dia punya ni kan, subhanallah, redanya dia macam tu. Bagaimana keadaan dengan Tuan Nick pula? Saya Alhamdulillah, mungkin disebabkan saya pun dah Alhamdulillah dah lebih 14 tahun berkecimpung di dalam misi kemanusiaan. Jadi sebenarnya nak bergerak ke pelayaran ni pun kurang seminggu kita dapat tahu berkaitan dengan tu. Kalau ikutkan sahabat saya seorang lagi, Zul Fadli lagi lah, suami kepada Yat Hamzah, sehari sebelum sebab dia tim Sepanyol, saya tim Itali. Jadi dia sehari sebelum dah dapat tahu kan. Tapi kami ni memang dah Alhamdulillah, bila kita berada di dalam orang kata pengkhususan kerja kemanusiaan ni, keluarga kita dah memahami gerak kerja kita. Cuma kali ni dia berdepan dengan pelayaran lah.
Jadi bila kita bercakap yang kita akan melalui misi ini, sebab bila kita pergi ke negara-negara yang berperang ini, yang berisiko ini, dia istilah kami yang aktivis dalam MAPI kami panggil one way ticket. One way ticket ni, tiket pergi dah tentu ada, balik belum tentu ada lagi. Ya Allah. yang belum ada tu kita tawakal kepada Allah. Yang penting kita nak bergerak ke sana bukan untuk kita nak one man show, tak. Kita tahu tentang apa yang berlaku di sana, di Palestin, sebab bukan dalam tempoh 2 tahun ni, bukan sejak bermula 7 Oktober 2023. Betul. Lebih 77 tahun, dan dalam tempoh 77 tahun tu pun masih lagi orang tak tahu tentang apa yang berlaku di sana. Jadi bila kita dipanggil untuk mewakili Malaysia terutamanya, sudah pasti kita tak ada perkataan tidak untuk kita menolak. Sebab kita nak bagi tahu apa yang berlaku di Palestin itu, nak memaklumkan kepada orang ramai, kita harus bertindak, kita harus memfungsikan diri kita. Apa yang kita buat? Betul. Jangan kita tanya apa yang kau buat, tapi kita tanya apa yang kita buat, diri kita buat untuk ni. Mainkan peranan dalam medan masing-masing. Kan? Macam bila kita berbicara dari sudut orang kata apa, geopolitik, dia berbeza. Dia bagi saya isu Palestin ni geopolitik dan juga isu agama kena sekali. Kena sekali. Sebab kita tak nak satu hari nanti, terutama di kalangan orang-orang muda, dia meletakkan satu indikator yang mana satu naratif Palestin akan menang, hanya menanti Imam Mahdi dan juga siapa next Salahuddin Ayyubi. Kita tak nak. Kita nak masa tu akan tiba. Quran secara jelas sudah maklum kan, perkara tu akan tiba. Kan? Cuma dalam keadaan sekarang ini, kita nak peranan kita tu. Peranan kita. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat selain kita nak menanti who's next Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Jadi kita kena nak ambil peranan tu. Sebab tu bila bergerak saja yang ni, isteri saya, kalau keluarga saya lah, terutamanya kalau ayah dan ibu saya ni, tak ada masalah lah. Dia tahu dah gerak kerja saya. Bila saya kata nak berlayar ni, dia kata okey, dia beri keizinan lah. Cuma isteri saya, dia kali ni sebab dia baru tak habis pantang lagi, keempat, kan? Dia ada sentimental dia sikit lah. Kan? Biasalah orang perempuan, dia hormon dia time tu kan. Tapi kita flashback balik, sebab saya teringat antara, sebab tu bila kita nak menjadi seorang aktivis, yang pertamanya kita kena fahamkan keluarga kita dulu. Betul. Kita kena fahamkan keluarga kita dulu. Kena biasakan suasana tu dengan dia. Kena biasakan suasana tu. Aduh. Kena fahamkan. Sebab kami ni ada satu istilah lain, namanya misi Rainbow. Misi Rainbow ni, ni tengah bersembang ni. Tiba-tiba dapat panggilan, kita kena gerak ke sini. Terus bergerak. Macam tu. Ni nama dia kan. Jadi kita dah bersediakan benda-benda ni. Jadi alhamdulillah, saya selama tempoh ni saya memahamkan isteri saya, keluarga saya kan. Jadi sehingga bila ada misi-misi yang melibatkan kemanusiaan, terutamanya anak saya, okey, dia bagi galakan lagi. Tak apa, Abi pergi. Kan? Pergi. Sebab dia membesar dalam suasana tu, dia nampak ayah dia kan buat. Satu lagi, jangan dalam masa yang sama kita juga kena ajar dia. Dengan suasana di dalam negara. Macam saya dengan family saya, dengan anak-anak saya, okey, mungkin sebulan sekali buat small apa tu, macam bihun sikit-sikit, kan, masak, kemudian bagi kat orang, biar dia faham tentang makna kemanusiaan tu. Jadi bila kita nak bergerak, alhamdulillah, benda tu macam mana kita nak menyampaikan kepada orang lain, sedangkan di dalam keluarga kita ni kita tak saya pasti anak-anak Tuan Nik semuanya insya-Allah membesar dalam suasana yang positif, yang sihat, dan dapat melihat bagaimana hebatnya ibu ayah mereka kan dalam perjuangan ini sebenarnya. Dan saya boleh relate juga kalau kata on call tu, ataupun ada satu one way ticket saja pergi balik, dia macam juga mutawif. Kan, mutawif yang bawa jemaah yang selalu kena terbang ke Mekah, Madinah kan, dan benda ni pun meninggalkan juga anak dan isteri. Mungkin kita pergi tapi tiket balik tu belum tentu lagi. Tiket terbang tu ada, tapi kemungkinan dekat sana kita tak tahu apa yang jadi kan. Cuma okey, kita nak
flashback Tuan Nick di atas kapal itu sendiri. Kata tadi kapal yang kedua itu diserang. Momen tu boleh ceritakan secara detail tak? Ataupun mungkin ada yang saat-saat kritikal, saat-saat yang cemas? Dia kalau ikutkan pukul 1.27 tu kami dalam kapal layar tu saya dengan tim 9 orang termasuk kapten dengan kru. 9 orang dan 2 orang daripada wakil Turki, Malaysia dan juga Itali. Jadi dia ada night watch lah, pertukaran nak jaga malam tu sebab kapal layar ni tak besar. 15 kali langkah dah ni kan. So kat situ dah hari-hari turun naik atas kan. Jadi bila kita terima, kita ada grup masing-masing, kita ada grup signal namanya. So bila setiap kali nak watch ni, grup ni akan berfungsi. Masing-masing bagi tahu, okey kalau ada drone datang maklumkan dalam kan. Jadi kita lihatlah, kita tengok, tunggu dan sebagainya. Jadi bila pukul 1.27 tu memang saya tengah naik tangga atas tu, tengah naik tangga, dia tak ada signal apa, tiba-tiba dia meletup terus betul-betul atas kepala. Atas kepala granat. Kalau perasan ada satu video, yang viral yang waktu tu saya Emmanuel dan juga seorang Gonzales ni kru, dan dia pernah datang Malaysia lah ke Sabah. Gonzales ni kami 3 orang lah. Dari 3 orang dia ada satu video tu yang bila meletup dia menerap tu. Yang tengah naik atas tu yang nanti tu saya lah tu. Kan. So bila meletup tu memang terkejut lah kan. Memang terkejut sangat sebab yalah, walaupun kita ada pengalaman sebelum-sebelum ni bom kena kejar dan sebagainya, kali ni dia betul-betul depan kita kan, tanpa ada orang kata apa, nak dengar bunyi drone pun tak ada kan, tiba-tiba meletup. Kan, itu yang saya rasa macam tipulah kalau kata tak cemas. Ya, mestilah dudap dalam hati tu. Tipulah kan. Bila meletup tu saya terjatuh kat tangga tu kan. Terjatuh kat tangga tu. Bila terjatuh sebab yalah, dalam tempoh 2 hari jugalah nak hilangkan apa tu, dia punya shining kesan dia tu kan. 2 hari dengan dia punya desing tu kan. 2 hari lah. Telinga pun berdesing. Telinga kan. Sebab tu kami ni dalam kapal ni memang kita akan ada satu sesi. Memang kapten akan bagi satu sesi. So dia akan sesi ni sesi sharing lah. Dia macam besoknya ada sharing. Dia kata lah, okey apa semalam kena bom ni, macam mana perasaan apa semua. Dia ada macam tu. Dia ada follow up lepas tu. Dia ada follow up kan. Kapten kan. Sebab kami dalam kapal kami tak boleh panggil kapten, kami kena panggil nama. Sebab dalam training kita takut bila kena interception nanti kita tak boleh panggil nama kapten. Dia tahu peranan ni. Dia rejim dia akan ambil kapten tu. Kita kena panggil nama, benar apa semua kan. Jadi sesi sharing itulah. Jadi saya rasa itulah sebab dekat sangat lah. Memang dekat sangat dia bom tu kan. Saya rasa sebelum ni kalau yang waktu di negara-negara lain tu agak jauh lah kita dengar lah bunyi bom dan sebagainya kan. Tapi kali ni atas kepala. Kan. Itu yang kita rasa, ya Allah masih panjang. Dan ketika tentera Israel menahan tu, apa yang Tuan Nick tengok daripada segi sifat mereka itu sendiri? Dia sebenarnya kali ini kita punya pelayanan kali ini kita memang diberi training iaitu non-violent. Non-violent maknanya bila IOF ni datang, kita masing-masing mengangkat tangan dan sebagainya. Macam saya di Itali, latihan kita memang dibuat selama 2 minggu sebab kami kena tunggu daripada tim Tunisia dengan tim Barcelona. Dan kami punya kami punya training ni kami buat di gereja di Itali. Kan? Memang itulah, kita pun bagi saya ini kali pertama yang saya rasa macam yalah, mereka bagi tempat yang dirahsiakan untuk tambahan pula di gereja untuk buat benda tu. Jadi kita buat training non-violent lah. Bila IOF nak datang, nak interception kita, kita angkat tangan dan kita ikut saja arahan yang mereka ni lah, yang mereka buat. Sebab kapal saya sebenarnya tenggelam. Dah tenggelam di sepadan yang mana? Yang kedua, ketiga? Yang ketiga. Johnny M. Johnny M. Johnny M. Jadi dia pukul 4 pagi tu
pukul 4 pagi. Kita dapat signal kita punya waktu tu Haikal lah sekali dengan saya. Haikal dengan beberapa orang lagi. Kita rasa macam dia orang dah mula ganggu dah. Navigation kita tu. IOF dah mula ganggu. Dia main radio bahasa dia lah dan sebagainya kan. Sehinggalah pukul 5 pagi tu giliran saya jaga. Pukul 5 pagi engine boot. Engine boot tak boleh nak kejap hidup kejap tak hidup kan. Jadi Haikal ni dia memang sebab dalam Johnny M, sebab saya dengan kapal-kapal layar sebelum ni dia ada kapten dan kru. Tapi bila kapal saya Tagate ni dia ada masalah lepas serangan tu, saya ditukarkan ke Johnny M. Ditukarkan ke Johnny M. Johnny M ni dia bukan kapal layar. Dia kapal yang selesa sikit. Selesa sikit kan. Jadi bila dekat Johnny M ni pukul 5 pagi tu tak boleh nak start sebab kami di Johnny M ada kapten, kru tak ada. Jadi kamilah kena jadi kru. Jadi Haikal memang diberi tugas kalau enjin tak hidup dialah kena hidupkan. Dia dah tahu mana. Macam saya dengan yang lain-lain sauh punya ni enjin dah rosak, kamilah kena tarik manual. Tak pernah lagi kan. Berat tu berat. Memang berat lah tu kan, cabaran kan. Tarik pakai tangan bila nak sauh. So bila pukul 5 tu kita nak tarik sauh ringan. Rupanya sauh kita tu dah hilang. Dah tak ada. Dia punya sauh tu dah tak ada kan. Okey, tak apalah. Lepas tu nak enjin kejap mati kejap hidup. So saya bagi tahu dekat kapten. Waktu tu giliran saya lah bawa sebab kami ni sebenarnya tak pernah pun belajar bawa kapal. Tapi bila kru tak ada, kamilah yang jadi yang bawa kapal tu. Bila kapten kena rehat. Jadi kamilah kena mengemudi kapal ni. Saya macam first time ada nampak iceberg kan? Tak ada. Itu cerita lain kan. Kan. Jadi dia kata, biar betul ni kan. Sebab kapal yang sebelum ni ada kapten dan kru. Ni kita ada. So kita lah kena bawa. Tapi tawakal tu Allah jugalah kan. Kita yakin dan percaya perkara yang kita baik ni, buat yang perkara yang baik ni, insya-Allah Allah akan bantu kita. Insya-Allah. Okey, kita berhenti sekejap. Kita akan sambung cerita tu tentang apa yang berlaku pula mungkin di penjara. Boleh cerita kepada kami insya-Allah, dan kembali selepas ini dalam podcast Haji dan Umrah bersama dengan Tuan Nik Abdul Aziz Mungkin ada unsur sabotaj ataupun sebagainya, sebab kita kena ambil kira juga benda-benda ni. Bagaimana kemahiran dari diploma haji dan umrah boleh digunakan dalam industri pelancongan dan hospitality yang lebih luas? Okey, baik. Bila kita tengok orang yang biasa bawa jemaah umrah dan haji, mereka adalah jemaah ataupun mereka adalah seorang mutawif. Lebih baik daripada orang yang bawa mana-mana percutian. Sebab apa? Kita menyantuni dengan ilmu. Kita menyantuni dengan kasih sayang, mengajak orang datang ke Baitullahil Haram dan Madinah. Jadi bukan treatment yang kita buat di dalam haji dan umrah ni akan bagi lebih banyak kebaikan apabila kita buat jemaah yang lain yang tidak terlibat dengan haji dan umrah. Contoh kata kita biasa angkat beg, kita biasa bagi senyuman, bagi tazkirah. Itu juga benda yang boleh apply kan kalau kata orang tu pergi melancong. Tengok satu negara yang mungkin ada kesinambungan Islam seperti Turki, Palestin dan sebagainya. Alhamdulillah, kembali lagi menyaksikan podcast Haji dan Umrah, dan hari ini memang satu edisi eksklusif untuk anda kerana kita bersama dengan salah seorang yang menyertai anak Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla, Tuan Nik Abdul Aziz Nik Muhammad, aktivis MAPIM. Dan saya dengar cerita dia tadi, walaupun pertukaran kapal tu, yang pertama nama dia apa tadi? Fairlady macam kita juga nama dia ni. Fairlady. Yang kedua lepas tu nama dia Tagate. Tu maksud apa Tagate tu? Tak tahu. tak tahu nama mana je. Yang ketiga Johnny M. Bukan Bonnie M yang tu kita ada dan saya dengar juga ada konspirasi yang berlaku tentang pertukaran kapal-kapal ni. Kalau boleh dedahkan konspirasi itu sekarang. Konspirasi saya rasa untuk pertukaran kapal ni
tak ada konspirasi, wallahu alam, saya pun tak tahu. Tapi yang kita kena ambil maklum, bila kita berdepan dengan satu musuh yang di era ini yang sangat-sangat berbahaya, iaitu Israel Zionis ni, kemungkinan sebab setiap partisipan kita tak tahu kan, di dalam tu latar belakang dan sebagainya kita tidak tahu kan. Jadi macam yalah, takut ada ejen-ejen semua macam tu lah. Kemungkinan kan. Jadi setiap benda ni memang kita dah di training kan, diberi latihan. Cuma mungkin ada unsur sabotaj ataupun sebagainya, sebab kita kena ambil kira juga benda-benda ni. Sebab bagi tim Itali, kami memang banyak cabaran sebenarnya. Tim Itali ni sejak bermula di port pelabuhan lagi, kan, macam-macam cerita dan sebagainya dari segi keselamatan dan sebagainya, menyebabkan kita terpaksa delay hari untuk pastikan setiap partisipan tu clean dan sebagainya. Kalau clean dan sebagainya pun kita tidak tahu ejen-ejen ni dan sebagainya. Jadi macam tadi soalan tadi, ialah bermula daripada Feledi tukar kepada Tagate kepada Johnny M. Dia Feledi ni dia kapal layar kecil sikit, dia boleh muat kan, saya rasa kurang daripada 9 orang. Okay, jadi asal pun mula-mula saya Feledi lah sebelum nak bertolak. Dan dia punya kru dan kapten pun daripada Itali juga. Okay. So bila dah nak bergerak tu, kita sentiasa bertukar-tukar. Yang ni tukar ke bot yang lain, tukar tanpa kita tahu sebab apa dan sebagainya kan, daripada steering community. So kita just follow je lah sebagai partisipan. Dan LED pun ada masalah teknikal dan sebagainya. Sebab kapal-kapal layar ni yang kita pakai ni adalah kapal second hand, bukan kapal baru. Kan? Macam kapal daripada Itali ni, bila saya bersembang dengan kapten, semuanya datang daripada Rom. Maknanya mereka kena berlayar daripada Rom pergi ke Sicily, di salah satu kawasan di inilah negeri ataupun di Catania di Itali, ke sana. Okey. Selepas ada masa teknikal itu, saya ditukarkan ke Tagate. Sama juga di Tagate. Selepas berlaku serangan waktu di perairan Greece tu, boleh dikatakan kapten dan kru menarik diri atas ini antara atas sebab kita pun tak tahu, macam-macam yang berlega. Ada yang kata tempoh pelayaran ni terlalu lama, dan adalah lagi dan sebagainya. Dan kita pasti perkara ni akan timbul dan sebagainya. Dan sebab kita memang dah di briefing kan, kita segala kemungkinan ni akan berlaku, sebab kita tak tahu. Tapi kita tidaklah menuduh mereka kapten dan kru ni keluar daripada ni disebabkan tu kan. Sebab lagi wallah alam kita pun tidak tahu. Tapi dia standby juga bila ada beberapa kapten dan kru ni yang keluar. Dan kebanyakan kapten yang keluar ni, dia mereka lah yang menentukan formasi kapal-kapal ni. Kuat juga kan. Tapi bila mereka keluar, direplacekan dengan kapten ataupun kru yang lain lah. Kan, sehinggalah saya ditukarkan ke Johnny M. Di Johnny M ada berapa ni lah partisipan daripada Itali dan sebagainya. Sebab bila dia yang menariknya, setiap kali kita tukar kapal, dia bukan mudah. Dia terpaksa dapatkan kelulusan daripada steering community. Dia bukan maknanya satu kapal ni tak boleh, dah masalah, kita pergi kapal lain, tak ada. Dia kena dapat persetujuan. Kemudian dia akan tanya, okey, partisipan ni daripada mana balik? Dia akan tanya, lepas tu kena dapatkan persetujuan daripada kapal tersebut. Kemudian barulah nama kita dipersetujui oleh steering committee untuk kat situ. Dia bukan benda yang mudah. Kemudian kena pindah pula. Sebab satu lagi, bila kita pindah ke kapal yang lain, dia bertukar, dia bermain dengan borang yang baru pula. Sebab form letter ni dia lain. Dia ada khas untuk peguam. Jadi dia kena buat balik proses-proses yang tu. Dia bukan mudah. Application form semua ada ni. Ada. Dia bukan mudah. Termasuklah peguam-peguam kita nanti apa semua, termasuklah peguam daripada Malaysia. Kita kena maklumkan dekat peguam-peguam Malaysia. Daripada grup Sentra.
Dia tak boleh suka hati. Dia tak boleh suka hati. Mana ada kapal tu ada kosong, kita nak tak boleh, tak ada. Dia kena dapatkan persetujuan daripada steering community tu. Dan kita pun kena maklumkan dengan steering community kita, iaitu Tuan Nadir tu. Kan? Faham? Dia bukan sesimple tu. Nak bagi tahu dia punya prosedur. Sehinggalah saya ke Johnny M tu. Ke Johnny M ada waktu saya naik Johnny M, kapten yang lama pun tarik diri, bertukar dengan kapten yang baru, Bernard nama dia. Okey, tu tarik diri juga. Tarik diri juga. Kan? Yang ni. So kita berdepan dengan benda-benda ni lah yang menyebabkan kenapa kadang delay dan sebagainya. So bila pergi dekat Johnny M pula, tak ada kru pula. Jadi kita lah kena jadi kru dan sebagainya. Tapi tak apalah, itu salah satu orang kata apa, pengalaman dia. Tapi pengalaman yang itulah bawa kapal tu kan. Yang pengalaman kapal karam tu macam mana? Dia ni lah, kapal karam ni. Dia ni suspense sikit. Dari suspense dia bila yalah, sebelum ni yang misi-misi sebelum ni jalan darat ni, macam saya sebelum ni di Afrika, kita kena kejar dengan tim Al-Shabaab dan sebagainya, dengan peluru dan sebagainya. Tapi ni bila di laut ni, sudah pastinya yalah, mana ada darat. Betul. Situlah kalau tenggelam. Nama tengok keliling pun tak nampak darat. Tak nampak dah, tak ada dah. Jadi kita pun memang telah diajar sebelum ni, training. Antara syarat untuk nak jadi peserta ni memang dia bagi tahu kena pandai berenang lah. Kena pandai berenang. So dia bermula pukul 4 pagi tu. Pukul 4 pagi tu bila kapal Johnny M kita ni dah mula navigation dia dah mula dipintas oleh musuh, oleh pihak Israel ni, dia dah mula kacau. Jadi itu benda biasalah. Sebab di kapal-kapal yang lain pun sebelum ni macam tu juga, dia kacau, dia main muzik dia dan sebagainya. Sesekali dia bercakap dalam bahasa Hebrew dia dan sebagainya. So dia bermula pukul 5 pagi tu. Bila pukul 5 pagi tu, giliran saya yang night watch, Starling dia bermula kat Starling tu. Starling tu dia berbunyi. Dia berbunyi bip kemudian dia terus padam. Kan, padam. Bila Starling tu padam, tak function lah. Kita tak boleh nak berhubung di antara kapal-kapal yang lain. So elok je lepas Starling tu lebih kurang dalam 10 minit, enjin kita pula bermasalah. Enjin. Waktu tu saya yang bawa kapal tu, kapten tidur memang dia ni. Dia kata kenapa enjin ni sekejap hidup, kejap tak hidup. Kan. Jadi saya gerakkan kapten, saya Bernard, saya minta bagus, dia kata enjin tak berfungsi. Lepas tu dia kata kejut Haikal. Jadi Haikal pukul 4 dia jaga. Jadi pertukaran saya dengan Haikal lah. Kemudian Haikal tidur di bilik bawah tu, saya kejut dia, kata Haikal, kapten minta tengok apa tu bilik enjin kat bawah kan. Jadi saya pun bergerak ke bilik enjin di bawah. Buka je bilik enjin tu, air dah penuh. Alamak. Air dah penuh. Kan? Dah penuh. Lepas tu saya berlari ke kapten, ke Bernard. Saya kata air dah full lah. Kata dia pun berlari, dia tengok, dia pun cemas, macam-macam bahasa keluar daripada mulut dia. Kan? So dia kata okey, nanti dulu, sebab bila jadi macam tu kami kena dengar dia lah, dia as ketua dekat dalam kapal tu. Dia kata yang peserta-peserta lain ni jangan kejutkan. Okey, kita relax dulu, biar dia tidur. Biar jangan kejut lagi, relax. Dia minta saya kejutkan Diago ni antara steering community. Setiap kapal dia ada steering community setiap orang. Kejutkan Diago untuk ni lah. So saya kejut Diago, bagi tahu tentang situasi dan sebagainya. Bila nak paging tu tak boleh. Dah semua dah, bateri tak boleh guna, Starling dah tak ada kan. Kat situlah orang kata ada detik cemas sikit kan. Sebab kapal lain semua dah kita dah tak nampak dah posisi mana. Gelap, memang gelap, kiri kanan gelap. Kita tahu air pun dah tengah naik. Air lama tengah masuk lah. Naik kan, tengah masuk. Okey, jadi waktu tu lah bila Bernard cakap, kapten kata okey, kejutkan semua. Waktu tu kita kejutkan semua. Kita maklumkan situasi. Lepas tu masing-masing pakai safety jacket. Dah siap dah. Okey, dah safety jacket. Lepas tu kita dah standby juga. Kiri dan kanan boat dia ada satu pelampung lah. Makna pelampung the big pelampung tu memang bila tenggelam je kita akan lepaskan. So kita dah bahagikan dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua.
apa-apa yang berlaku, bulan pertama pergi dekat ni, bulan kedua pergi dekat ni. So kita pun dah bagi setiap seorang suar. Maknanya apa-apa berlaku dalam tempoh Suar tu so apa-apa dalam tempoh 10-15 minit, kalau ni tak ni baru ni lah, ini kapten maklumkan kepada kita. Jadi semua dah standby dah, masing-masing dah ada dah. Semua dah ada. Lepas tu yang menarik ni, ada seorang dalam kapal saya tu, ada seorang namanya Dr. Ulfah. Okay. Dr. Ulfah ni, dia ni antara penulis untuk University Oxford. Okay. Dia ni buku dia banyak dekat University Oxford. Dia ni Dr. Ulfah, dia orang Tunisia, tapi membesar di Perancis, di France, tapi dia tak praktikal hidup Islam ni. Okay. Jadi bila saya dekat Johnny M, dia suka saya mengaji Quran. Masya-Allah. Setiap kali apa ni, dia nampak saya free, dia panggil Nick. Dia kata, baca Quran. Bacalah apa-apa surah. Kan? Tu saya bacalah surah dan sebagainya. Jadi bila nak apa tu, nak karam tu, tu satu lagi, waktu kami nak bertolak nak masuk yellow zone tu, dia jugalah yang orang pertama yang, Nick tolong baca doa. Okey. Tiba-tiba dia jadi pergantungan dia kepada Allah terlebih lah time tu. Betul. Tolong baca doa, dia kata. Saya pun baca doa kan. Baca doa minta. Dan yang kes yang kedua ni, yang waktu kami nak air dah mula masuk nak karam ni, pun sama juga, Nick tolong baca doa, tolong mengaji, tolong azan. 3 sekali dia minta. Dia minta. Allah. Semua saya ingat sekali waktu saya pergi ke Johnny M tu, dia kata, dia seolah-olah bila ada wakil Muslim dalam kapal, dia rasa macam satu kelegaan. Okey. Kan? Sebab itulah bila first kali dalam tim kita maklum kan, kita bukan sahaja bawa nama negara, yang paling besar kita bawa akhlak dan adab kita sebagai seorang Muslim. Betul. Itu yang paling besar saya cakap. Kan? Sebab dalam kapal kita ni macam-macam ni. Yalah, kita first time kan, ada LGBT, ada etis, ada yang yang berpatu, ada yang macam-macam. Kita tak pernah lagi pergi misi. Saya lah secara peribadi tak ada lagi pergi misi yang berdepan dengan orang macam ni kan. Kita nak bawa culture dia dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ni lah, bila Dr. Ulfah tu buat macam tu, kita meraihkan dia kan. Meraihkan dia. Tapi yang saya ingat itulah, dia kata bila ada orang Muslim di dalam kapal ni, dia macam ada satu ketenangan bagi dia. Masya-Allah. Kan? Sedangkan kita ni Yalah. kita ni biasa kan. Satu dakwah melalui akhlak dan juga adab. Dan lepas tu apa yang jadi? Karam tu apa cerita? Nak tunggu. Yang lain tu lepas kita dah bagi tim apa semua, dah habis baca doa, last saya dah azan. Tawakal Allah. Kan? Lepas tu yang diagu dia teruskan lagi paging tak boleh juga. Tak boleh. Yalah tak boleh. Tapi alhamdulillah, inilah nak katakan kebesaran Allah ni kan, dapat pula dalam keadaan semua, mana Starlink tak ada, kapal bateri pun tak boleh pula dapat last paging, sampai dapat signal dekat kapal lain. Okey. Kan? Itu yang saya rasa sampai sekarang, ya Allah. Bantuan Allah tu sebenarnya. Bila dapat tu kapal-kapal, siapa yang datang? Waktu tu dapat satu paging. Lepas tu satu kapal tu maklumkan dekat kapal ada satu kapal apa orang panggil, emergency boat yang besar, memang ikut. Dia duduk kat belakang sekali. Dia ada ghost card. Ghost card dia itulah yang bila kita nampak dia datang, bila nampak cahaya lampu, baru nampak 2-3 kapal kan. Kan? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah kan. Kita pun sebab kita tak dapat bayangkan di tengah lautan. Ya, betul. Kita pandang keliling pun takkan nampak apa-apa melainkan kapal kita saja. Kami waktu tu pukul 5 pagi. Allah. Kan? Tengah bergelap lah. Dia bila nampak cahaya tu macam Allah Akbar. Tak boleh nak gambarkan lah.
Di hujung terowong ada cahaya, tapi di hujung ni nak tahu di hujung apa? Di hujung laut pun tak kan? 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 Aduh. Istilah kan tu. Itulah dia, ya, pergantungan kepada Allah SWT. Kadang-kadang Allah meletakkan kita dalam situasi yang begitu genting. Betul. Untuk kita minta kepada dia, bergantung kepada dia, dan akhirnya insya-Allah dia akan bantu. Betul. Masalahnya kita ni kalau tak genting ni macam-macam kita minta dekat, bukan dekat Allah, dekat macam kan, dekat makhluk kan, semua kan. Masalah kita banyak sebenarnya kita nak belajar, dan selepas ini kita nak minta nasihat daripada Tuan Nik. Mungkin ramai sekarang ni tengah gairah ni rasa nak menyertai sumut, sebab penyertaan sumut pun melonjak naik ni sebenarnya. Dulu 600 je, ni 20,000 lebih. 20,000 lebih. Apa yang perlu ada, terutamanya persiapan jiwa kepada mereka yang nak menyertai misi seperti ini. Kita kembali dalam podcast Haji dan Umrah. Pendaftaran lebih kurang 600. Ikut Tuan Nadir cakap lah, kali ni lebih 20,000. Ramai tu kan. Assalamualaikum Piu. Assalamualaikum. Nama saya Hidayah. Saya ada nak tanya soalan sedikit lah dekat Piu. Okey, bagaimana diploma haji dan umrah boleh memberikan nilai tambah kepada kerjaya seseorang dalam industri pelancongan Islam? Pertama sekali, sebenarnya kita tahu diploma khusus haji dan umrah ni adalah satu program yang tak asing lagi, dan antara salah satu faktor yang hari ini kita perkenalkan kepada masyarakat, lebih lagi kepada anak-anak muda kita, kerana kemampuan mereka untuk berfikir luar kotak, untuk mengeluarkan lagi idea, untuk mencampahkan lagi cadangan-cadangan yang bernas, supaya situasi ataupun demografi haji umrah tu tak tertumpu kepada golongan agamawan semata-mata. Jadi kalau kita dapat fahami hari ini, mereka bukan saja diajar dari sudut pengajar Islam, tetapi mereka juga diajar tentang pengurusan perniagaan, pengurusan dalam kumpulan, dan inilah yang memainkan peranan besar supaya mereka faham bahawa haji umrah ini bukan sahaja soal menjadi seorang mutawif, tetapi lebih fokus kepada untuk meningkatkan kredibiliti diri mereka sebagai seorang penjual di luar sana penting. Saya nak tanya, bagaimana kemahiran dari diploma haji dan umrah boleh digunakan dalam industri pelancongan dan hospitality yang lebih luas? Okey, baik. Bila kita tengok orang yang biasa bawa jemaah umrah dan haji, mereka adalah jemaah ataupun mereka adalah seorang mutawif. Lebih baik daripada orang yang bawa mana-mana percutian. Sebab apa? Kita menyantuni dengan ilmu. Kita menyantuni dengan kasih sayang, mengajak orang datang ke Baitullahil Haram dan Madinah. Jadi bukan treatment yang kita buat di dalam haji dan umrah ni akan bagi lebih banyak kebaikan apabila kita buat jemaah yang lain yang tidak terlibat dengan haji dan umrah. Contoh kata kita biasa angkat beg, kita biasa bagi senyuman, bagi tazkirah, itu juga benda yang boleh apply kan kalau kata orang tu pergi melancong, tengok satu negara yang mungkin ada kesinambungan Islam seperti Turki, Palestin dan sebagainya. Alhamdulillah, kembali lagi menyaksikan podcast Haji dan Umrah. Hari ini kita bersama dengan aktivis MAPIM yang telah pun menyertai Global Sumut Flotilla, iaitu Tuan Nik Abdul Aziz. Nik Muhammad masih lagi segar dalam ingatan kita semua sehingga mencetuskan fenomena. Ini bukan fenomena Akademi Fantasia, tidak. Ini lebih daripada reality TV kerana ia merupakan reality sebenar-benarnya. Ya, satu misi kemanusiaan yang telah pun diikuti perkembangannya di seluruh dunia. Dan bila bercakap tentang perkara ini, mungkin ramai orang yang rasa macam, oi, aku pun nak menyertai. Saya satu je senang. Saya nak tanya, kita kena jaga niat kita sudah pasti. Ya, jangan kerana peserta-peserta semua ni dapat highlight, dia pun nak masuk. Tapi dengan ceritanya penyertaan 20,000 lebih sekarang ini, lebih lah, berkali-kali ganda daripada yang pertama dulu, hanya beratus-ratus kan. Jadi apa sebenarnya yang diperlukan oleh seseorang yang ingin menyertai misi seperti ini, terutamanya daripada segi persiapan jiwa? Silakan. Baik, yalah, sebagai kita maklum dengan cerita nak ada JSF yang kedua kan. JSF yang pertama itu pendaftaran lebih kurang 600. Ikut Tuan Nadir cakap lah, kali ni lebih 20,000. Ramai tu kan. Sudah pastinya kali ni pemilihan
of course lah ada kan, untuk siapa yang jadi aktivis. Cuma yang kali ni, sebelum ni yang Flotilla sebelum ni kebanyakannya adalah aktivis. Yang Sumut Flotilla kali ni dia ada member of parliament, dia ada artis, influencer dan sebagainya. Lepas tu saya berkesempatan jugalah tengok antara syarat-syarat fizikal. Saya cakap fizikal kali ni sama juga, ada daripada influencer, daripada artis dan sebagainya. Itu one part of physical. Sebenarnya yang penting adalah jiwa kita tu. Jiwa itu sebenarnya untuk kita pergi sana ialah bukannya untuk kita nak tunjuk kita ni hero, one man show, kita nak buat benda-benda ni. Sudah pastinya pertama kita kena faham betul-betul tentang apa sebenarnya yang berlaku di Palestin. Kalau kita pergi sana saja tanpa ada meletakkan jiwa tu, Palestin tu as kita punya, orang kata apa, sebab kita nak ke sana, dia takkan jadi apa. Dia macam kosong. Dia akan kosong. Kita kena tahu. Yang pertamanya, saya kalau mana-mana yang bersama dengan saya, yang pertama kita kena faham tentang situasi yang berlaku kat tu, tentang sejarahnya. Sebab tu di antara kata-kata Rabbai Yahudi kata, di antara kelemahan umat Islam tidak mahu mengkaji sejarah kegemilangan umat-umat Islam seterusnya, dan tak mahu kaji sejarah tentang kenapa sebuah negara Islam tu atau pimpinan Islam tu jadi kuat dan sebagainya. Kita tak nak kaji. Begitu jugalah bila kita nak bergerak, walaupun orang kata perkataan kemanusiaan, perkataan volunteer, sukarelawan itu macam biasa, tapi sebenarnya besar sebenarnya tanggungjawab kita nak bawa. Kalau kita tidak memahami tentang sesuatu perkara ataupun tempat yang kita nak tuju tu, macam contoh Gaza, kita kena faham Gaza tu dari segi penduduk dia macam mana, kita kena faham dari segi geopolitik dia macam mana, kita kena faham dari segi culture dia macam mana. Kena betul-betul letakkan dalam jiwa kita, barulah kita akan merasa satu orang kata apa, perjuangan. Ya, betul. Dia rasa lain ni, kita tahu matlamat kita. Matlamat dia. Betul. So bukan sekadar macam nak naik kapal. Tak ada. Lepas tu nak buat konten. Kalau kita letakkan dalam diri kita, faham tentang isu, faham tentang apa yang berlaku, kita akan rasa satu benda yang pergerakan misi kita ni, nak bantuan kita begini lain daripada yang lain. Betul. Memang lain daripada yang lain. Dan itu yang sebenarnya akan membetulkan niat kita. Sebab kita tak nak bila balik nanti dia tak tahu nak buat apa. Macam ni lah, macam kita lepas balik ni, apa next? Apa kita nak buat next? Adakah kita nak bercakap tentang Sumut je? Sumut ni satu hari nanti dia akan hilang, dia tak ada dah. Betul. Kan? Takkan kita nak cakap tentang ni tak. Sekarang ni kita nak bercakap bagaimana pula next nak bina balik Gaza tu. Sebab nak bina Gaza ni perlukan lebih kurang 70 bilion USD nak bangunkan balik Gaza. So apa peranan kita pula next, kan? Untuk nak bangunkan Gaza ni dari segi ekonomi dia, dari segi hospitality dia dan sebagainya. Sebab tu macam kami ni di peringkat yang aktivis ni, bila kita dah balik, yang ni yang tim kita ni yang diketuai oleh Datuk Sani ni sekarang berada di Istanbul. Lepas next ni apa dia? Ni tengah fikir ni. Dia tak boleh stop. Tak boleh stop. Sebab bila pergi sana, next pula, macam mana nak bangunkan Gaza tu. Nak bangunkan Gaza tu pun kita kena menjiwai diri kita. Seumpama negara kita, Gaza tu kena, Palestin kena letak macam negara kita lah. Kena letak. Palestin itu sebenarnya di hati kita. Betul. Walaupun kita belajar ke, walaupun kita contohnya kita berada di konti ke, walaupun kita kerja sebagai apa sekalipun, kan, kita buat tu semua dan pastikan letak matlamat untuk menyelamatkan ummah, menyelamatkan agama kita. Dan saya pasti Tuan Nik pun, kalaulah ada orang tanya, okey saya ni tak mampu nak belayar, kan, daripada segi kos, katanya memang ada kos juga di tempat tu. Dan saya dengar tinggi, bukannya orang semua ingat macam pergi makan angin. Tak, dia orang kena melabur satu jumlah sebenarnya sebagai tanda komitmen. Menyertai misi ini. Kalau nak disebut pun nanti terkejut pula, ramai orang tarik diri. Dan ramai orang yang kata okey, kalau saya tak mampu pergi, saya tak semangat, tak kuat dan sebagainya,
apa yang Tuan Nik nasihatkan kepada mereka untuk berjuang di platform masing-masing tu? Okey. Dia memanglah kita sama jugalah. Bila saya pernah berada di dalam Bumi Gaza. Saya berjumpa dengan Syekh Mahmud Udwan. Syekh Mahmud Udwan ni saya bertanya, dia seorang tua yang berjalan tepi di Bait Hanun waktu tu. Dia tanya kat pemuda ni, saya kata siapa orang tua tu? Lepas tu dia kata itu Syekh Mahmud Udwan. Kata boleh tak saya nak jumpa dia? Kan? Rupanya Syekh Mahmud Udwan ni dialah yang siapa yang nak jadi pejuang-pejuang ni di sana, dia antara yang orang yang akan select. Jadi dia ni jalan seorang, relax. Dia bangsa apa? Orang ni lah, orang Gaza lah. Orang Gaza. Orang Gaza. Siapa nak jadi pejuang ni, nak jadi Brigade Al-Qassam ke, dia antara yang akan tengok muda ni macam mana kan. Jadi antara persoalan saya tanya dekat Syekh, kata Syekh, sekarang ni saya dah berada di dalam Gaza. Boleh tak saya nak duduk kat sini, saya berjuang. Jadi masa dah sampai dululah. Maksudnya di Gaza. Lepas tu dia kata saya ingat sampai sekarang, dia kata balik dengan kamu kan. InsyaAllah di sini pemuda-pemuda kami cukup kan. Cuma yang satu je, kalau kamu nak teruskan perjuangan untuk mengganti Palestin, berjihadlah dengan nafsu kamu dulu. Berjihad dengan nafsu. Saya rasa macam satu tamparan. Masya-Allah. Berjihad dengan nafsu dulu. Pastikan kalau kamu dah berjaya berjihad dengan nafsu kamu, insya-Allah perjuangan ini Allah akan permudahkan tanpa kamu ada kat sini. Maknanya kita tak perlu angkat senjata. Kita tak perlu angkat senjata. Apabila barulah saya teringat kenapa Salahuddin Al-Ayyubi dia nak memerdekakan Baitul Maqdis, mengambil masa 80 tahun dengan menyatukan umat Islam dulu, kekuatan. 80 tahun. Lepas 80 tahun itulah, lepas semua umat Islam ni menyatu, barulah diangkatnya panah, melepaskan panah kepada Allah. Bila hati dah bersih. Bila dah hati dah bersih. Hati dah bersih, nafsu berjaya ditundukkan. Betul. Saya kata kalau kita di sini, yang kalau kita tak dapat pergi ke sana, banyak. Yang pertamanya, kena faham tentang isu yang berlaku di Palestin. Kena faham dari segi agama, dari segi geopolitik. Kena faham geopolitik. Sebab negara-negara Eropah ni, kita tengok pemuda-pemuda di sana, sebab mereka memahami geopolitik. Sehingga kan mereka boleh mendesak pimpinan negara. Itulah boleh hantar dua navy, boleh di pelabuhan mereka pekerja-pekerja mogok dan sebagainya, kerana tindakan mereka tu kerana memahami isu tu menyebabkan pimpinan negara tu terpaksa ikut mereka kerana atas nama dasar kemanusiaan tu. Begitu juga di sini kan. Kalau kita tak dapat pergi, yang kedua, macam mana pun kena faham tentang isu ni. Yang ketiganya, kita banyak platform pertubuhan yang orang kata memang diiktiraf. Kan, banyak. Pergilah mana-mana pertubuhan pun, macam kami MAPIM, ada daripada CSM dan sebagainya, pergi dan dengar. Kalau sudah pastinya pertubuhan-pertubuhan ni, NGO ni memang kerja mereka untuk membangunkan negara-negara yang lepas pasca peperangan. Jadi kalau ada infak dan sebagainya dengan harta, dipersilakan. Kan, yang tu. Yang keduanya, sekarang ni kita bermain dengan media sosial. Itu memang tak boleh lari dah. Betul. Itu yang sekarang ni media sosial sangat-sangat, saya rasa, memainkan peranan yang sangat penting. Sehinggalah kita lihat kali ini Israel sendiri propaganda media dia tenggelam kali ni. Tenggelam disebabkan oleh apabila kita tengok daripada side negara Eropah sendiri, mereka sudah bangun dan bangkit, dan gelombang yang kita bawa ni, gelombang Sumut Flotilla ni juga di kalangan para artis daripada banyak-banyak negara ni, 45 negara, masing-masing bawa artis mereka yang pempengaruh ni. Yang bergerak, yang menyebabkan kali luar biasa ni, kan? Luar biasa, tak pernah lagi. Sehingga kan memberi tekanan kepada Israel dan juga media propaganda Israel itu sendiri. Memang kali ni mereka tenggelam. Memang tenggelam habis. Walaupun pelayaran Sumut Flotilla itu tidak sampai ke Gaza, tetapi anda semua muncul di permukaan sebagai wira
tetapi Israel yang tenggelam di dasar. Betul. Itu dia. Masya Allah. Sebenarnya banyak kita nak minta berkongsi. Seronok sebab bagi saya bukan sekadar bercerita, tetapi dia adalah satu menyelami jiwa itu sendiri, dan kita cuba nak ambil semangat-semangat daripada pejuang aktivis ni semua ya, yang berlayar tanpa mengenal erti macam putus asa tu satu. Itu belum cerita lagi tentang cerita-cerita yang ajaib di bumi Barakah ni. Masya Allah. Gaza ni. Saya ini banyak cerita lagi. Maknanya kita kena simpan untuk episod yang seterusnya supaya kita dapat menjemput lagi Tuan Nik Abdul Aziz Nik Muhammad. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan sama-sama dapat kita ambil ibrah ya, pengajaran dan pengalaman daripada apa yang diceritakan itu untuk kita berjihad di medan masing-masing. Macam saya bila dengar ni macam alhamdulillah, mungkin Allah bagi dekat saya untuk bercakap dekat radio konti, kan hari-hari dekat konti radio dengan mic ini yang bukan saja seorang boleh dengar, malah beribu-ribu lagi dalam satu-satu masa. Dan saya juga berniat selepas fasa yang saya alami dulu saya banyak menghangitkan orang. Kali ini kita gunakan mic untuk memberikan manfaat dan menyebarkan maklumat-maklumat yang dapat menjentik hati masyarakat sebenarnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa untuk episod yang akan datang.